membawa arti saya terpaksa memegang amanah antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya terpaksa memegang amanah antara manusia sesama manusia. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin, apabila saya mempunyai bukti, apabila saya tahu tentang kemungkaran bekas presiden saya pada waktu itu, Allah Taala, saya wajib bertindak seperti mana dituntut oleh hukum mahkamah agama kita. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin, saya lawan kemungkaran Najib Tun Razak secara habis-habisan hingga saya masuk lokap dan hingga saya dipenjarakan di penjara Sungai Buloh. Para hadirin, bapa-bapa, ibu-ibu yang saya kasihi, Najib Tun Razak bukanlah Panglima Bugis. Najib Tun Razak adalah landun Bugis. Najib Tun Razak adalah pencuri. Najib Tun Razak adalah penyamun. Najib Tun Razak telah merompak khazanah rakyat dan negara di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem demokrasi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem politik di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem ekonomi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan institusi kerajaan di tanah air kita. Sebab itulah para hadirin, darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah UMNO. Saya dulu, jiwa saya adalah jiwa UMNO. Saya adalah anak saudara kepada Allahyarham Sulaiman Palsin, ahli UMNO lama yang keempat. Ahli UMNO pertama tuan-tuan adalah Datuk On Jaafar. Ahli UMNO yang kedua ialah Datuk Panglima Bukit Kantang. Ahli UMNO yang ketiga ialah Datuk Putih Kamarah. Ahli UMNO yang keempat adalah Allahyarham Sulaiman Palsin, bapa saudara saya yang membesarkan saya dari kecil hinggalah saya besar. Jiwa saya jiwa UMNO, darah yang mengalir tubuh saya darah UMNO. Tetapi tuan-tuan para hadirin, kita tidak mempunyai apa-apa pilihan kerana kita terpaksa meletakkan hukum hakam agama di atas kuasa politik. Sebab itulah kita terpaksa bertindak. Sebab itulah Tuan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun ini 93 tahun tuan-tuan menjelajah ke seluruh pelosok tanah air. Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, kerana kita tidak mempunyai apa-apa pilihan. Kita tahu apa yang berlaku di dalam UMNO. UMNO dulu sudah mati. Yang ada sekarang hanyalah UMNO Najib. Sebab itu tuan-tuan, sudah sampai masanya untuk keseluruhan bangsa Melayu di tanah air kita untuk tolak daripada menjadi ahli UMNO. Dulu memang betul kita ada perasaan was-was. Kita kata takut dengan hilangnya UMNO membawa arti matilah Melayu. UMNO lah yang membela orang Melayu. Itulah yang disemaikan di dalam benak hati kecil pemikiran orang-orang Melayu. Tetapi pada hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tolak UMNO, kita ada bersatu. Kalau tuan-tuan tolak UMNO, kita ada PKR. Kalau tuan-tuan tolak UMNO, kita ada amanah. Kita sudah ada alternatif. Kita tidak perlu lagi parti UMNO yang berkorak pada hari ini. UMNO tidak lagi membela bangsa Melayu. UMNO pada hari ini, setiap hari tuan-tuan, kerja mereka, pemimpin-pemimpin UMNO hanyalah mencuri duit-duit tuan-tuan, mencuri khazanah kerajaan. Sebab itu para hadirin, dalam isu kes skandal 1MDB, memang benar, kes skandal 1MDB, kadang-kadang bila kita masuk ke kampung-kampung, orang kampung kita tidak apa. Isu skandal 1MDB tidak ada kena-mengena dengan orang kampung. Itu isu pusat, isu kerajaan, tidak merugikan kita apa-apa. Tetapi tuan-tuan, yakinilah para hadirin, kerana isu kes skandal 1MDB dah kita susah pada hari ini. Kerana isu kes skandal 1MDB inilah tuan-tuan terpaksa bayar GST. Kerana isu skandal 1MDB inilah tuan-tuan, mereka curi semua tabungan rakyat. Kerana kes skandal 1MDB, mereka curi duit 1MDB,
Akhirnya kerajaan tidak ada duit pada hari ini. Mereka terpaksa curi duit tabung haji. Mereka terpaksa ambil duit KWSP. Mereka terpaksa ambil duit kumpulan wang amanah pension. Mereka terpaksa ambil duit amanah raya. Mereka terpaksa ambil duit tabung angkatan tentera. Mereka tak cukup duit lagi. Mereka terpaksa naikkan semua harga barangan dan sebagainya. Yang akhirnya tuan-tuan membebankan keseluruhan rakyat di tanah air kita. Semua yang berlaku pada hari ini adalah berpunca dari kes skandal 1MDB. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin, saya setiap hari saya cabar pemimpin-pemimpin Bangang UMNO. Saya kata kepada Saleh Truak, saya kata kepada Azalinda Tun Said, saya kata kepada Rahman Dahlan dan beberapa lagi, kalau mereka berani tuan-tuan, termasuk Najib Lanun Bugis, kalau dia berani suruh Saleh Tun Said, Menteri Komunikasi, bagi saluran 1 jam melalui siaran RTM, siaran terus-menerus, biar saya berdebat dengan Najib Tun Razak kalau dia berani dalam kes skandal 1MDB. Kita cabar dia hari-hari, kita cabar Najib Tun Razak hari-hari tuan-tuan. Tetapi malangnya hingga hari ini dia tak berani nak sahut cabaran kita. Pemimpin-pemimpin Bangang UMNO hari ini tuan-tuan, mereka sudah tidak ada akidah agama. Sebab itu saya tidak mahu ikut mereka. Kerana pangkat, kerana poket tuan-tuan, kerana kedudukan, kerana kebendaan, kerana duit, mereka sanggup laku apa saja pada hari ini. Inilah pemimpin-pemimpin UMNO pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, dalam kes skandal 1MDB, tuan-tuan heret Najib Tun Razak datang ke sini. Tuan-tuan heret Rosmah Mansor datang ke sini. Tuan-tuan heret anak Rosmah Mansor yang bernama Riza Aziz. Tuan-tuan panggil Jolo. Tuan-tuan panggillah sesiapa saja kalau mereka berani bersemuka dengan rakyat pada hari ini dalam kes skandal 1MDB. Tuan-tuan, kita tanya Najib Tun Razak. Saya pada suatu masa dulu, saya ada bukti duit syarikat 1MDB hilang 15.5 bilion ringgit. Mereka curi hampir 16 bilion ringgit. Maka tuan-tuan, demi untuk nak memikul tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah, saya buat 7 laporan polis ke atas Najib Tun Razak, Rosmah Mansor, Riza Aziz, Jolo, ahli lembaga pengarah syarikat 1MDB. Saya pergi ke SPRM, saya buat 7 laporan lagi kepada pihak SPRM. Saya pergi ke pejabat peguam negara, saya buat laporan kepada pejabat peguam negara. Saya pergi ke bank negara, saya buat laporan kepada pihak bank negara. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itu adalah duit tuan-tuan. Itu adalah duit kerajaan. Mereka curi 15.5 bilion dan belanja di Amerika Syarikat dengan beli barangan mewah dan sebagainya. Malamnya tuan-tuan, apabila saya buat laporan SPRM, apabila saya buat laporan PDRM, saya buat laporan kepada peguam negara, saya buat laporan kepada bank negara, tidak ada pihak penguat kuasa undang-undang di tanah air kita yang berani mengambil tindakan undang-undang ke atas Najib Tun Razak, Rosmah Mansor, Riza Aziz dan Jolo. Bukti cukup sahih. Sebab itu tuan-tuan, saya buat laporan, saya kata pihak polis, pihak SPRM, tolonglah siasat. Ini khazanah kerajaan, ini duit rakyat, ini duit kerajaan. Siasatlah mana pergi 15.5 bilion yang hilang daripada akaun syarikat 1MDB. Para hadirin, apabila tidak ada tindakan dari pihak penguat kuasa undang-undang di tanah air kita, saya mempunyai bukti. Mereka curi duit, mereka hantar ke luar negara, mereka guna bank-bank di luar negara untuk curi duit-duit tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya pikul tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah. Saya terbang ke Singapura buat laporan.
Saya terbang ke Hong Kong buat laporan. Saya terbang ke Perancis buat laporan. Saya terbang ke Switzerland. Saya terbang ke United Kingdom buat laporan. Dan saya lapor kepada pihak FBI di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, dalam sekelip mata, dalam masa 7-8 bulan, pihak penguat kuasa undang-undang di luar negara siasat dan dapat bukti bahawa laporan saya ada asas kebenarannya. Tetapi malangnya tuan-tuan, apabila saya pulang ke tanah air, saya telah ditangkap dan ditahan di penjara Sungai Buloh selama lebih kurang 2 bulan. Sebab itu saya kata tuan-tuan, Najib Tun Razak ini bangang. Dia tangkap saya, dia bubuh saya di penjara Sungai Buloh. Dengan kuasa Allah tuan-tuan, akhirnya saya dapat berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami dapat berbincang pelbagai perkara politik mutakhir di tanah air kita. Akhirnya tuan-tuan, kerana jiwa besar Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, apabila saya keluar daripada penjara, wujudnya deklarasi rakyat. Deklarasi rakyat merupakan platform yang pertama Tuan Dr. Mahathir Mohamad bersatu hati dengan semua pemimpin-pemimpin pembangkang di tanah air kita. Sebab itu para hadirin, jangan takut, jangan gusar. Deklarasi rakyat wujud kerana jiwa besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami diterima berjuang di dalam platform Pakatan Harapan kerana jiwa besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti Bersatu diterima masuk ke dalam Pakatan Harapan kerana jiwa besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai pengurusi kepada Pakatan Harapan kerana jiwa besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yakinilah tuan-tuan, Tuan Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah menipu. Kali ini kita akan balas budi baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, jiwa besarnya, dengan memertabatkan dia sebagai Perdana Menteri ke-8. InsyaAllah perkara ini akan berlaku. Sebab itulah para hadirin, mereka boleh merancang pelbagai perkara untuk nak mengenakan kita. Di dalam perjuangan, tuan-tuan semua janganlah takut. Harta saya telah dibekukan. Akaun bank saya, isteri saya dibekukan. Rumah kami dilelong. Tanah kami dilelong. Syarikat-syarikat kami habis dihapuskan. Dan selama 3 tahun, segalanya dibekukan hingga ke hari ini. Tetapi tuan-tuan, kita kena yakin pada Allah SWT. Sebab itu kita jangan takut kepada pemimpin. Kita jangan takut kepada manusia sesama manusia. Yang menentukan segalanya tuan-tuan adalah Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, jangan takut untuk nak keluar berjuang. Yakinilah. Kita tuan-tuan para hadirin, saya dalam kes skandal 1MDB, Najib Tun Razak panggil saya. Dia kata, tolonglah, tariklah balik semua laporan polis yang saya buat ke atas syarikat 1MDB. Tuan-tuan para hadirin, saya kata kepada Lanun Bugis, saya boleh tarik laporan polis tersebut dengan satu syarat, buang GST. Mana mungkin mereka curi duit-duit syarikat 1MDB, mereka curi duit tuan-tuan, negara tak ada duit. Akhirnya mereka paksa rakyat untuk bayar balik semua duit-duit yang mereka curi. Saya kata kepada Najib Tun Razak, saya kata kepada UMNO, ini tidak adil. Sebab itulah akhirnya tuan-tuan, saya telah dilucutkan jawatan. Pemimpin-pemimpin bangang UMNO, mereka kata kononnya Najib Tun Razak tidak terlibat dalam kes skandal 1MDB. Tuan-tuan para hadirin, saya nak tanya tuan-tuan, siapa pengurusi penasihat syarikat 1MDB? Najib Tun Razak. Siapa Perdana Menteri Malaysia? Najib Tun Razak. Siapa Menteri Kewangan Malaysia? Najib Tun Razak. Siapa yang meluluskan bon-bon untuk kegunaan syarikat 1MDB? Najib Tun Razak. Syarikat 1MDB pinjam 42 juta terhutang. Nak bayar hutang tak ada duit. Minta daripada Kementerian Kewangan 900 juta. Menteri Kewangan luluskan
Siapa Menteri Kewangan? Najib. Siapa yang luluskan, siapa yang sign dokumen-dokumen syarikat 1MDB? Najib Tun Razak. Sebab itu tuan-tuan, dalam isu kes skandal 1MDB, Najib jangan tipu. Beliau kena bertanggungjawab kerana mencuri duit kerajaan dan duit rakyat sejumlah lebih kurang tuan-tuan 40 bilion ringgit. Saya buat laporan kona duit hilang lebih kurang 15.5 bilion ringgit. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca laporan PAC Parlimen, laporan PAC Parlimen mengesahkan duit syarikat 1MDB hilang 20 bilion ringgit. Kalau tuan-tuan baca laporan Ketua Audit Negara, beliau mengesahkan duit syarikat 1MDB hilang 28 bilion ringgit. Tuan-tuan tengok negara Luxembourg, tuan-tuan tengok negara Singapura, tuan-tuan tengok negara Hong Kong, tuan-tuan tengok negara Switzerland, tuan-tuan tengoklah negara Amerika Syarikat. Semua mengesahkan bahawa sejumlah 40 bilion duit 1MDB telah dicurikan dari akaun syarikat 1MDB. Apakah mungkin kita mempunyai bukti untuk nak duduk berpeluk tubuh melihat perkara itu berlaku secara sewenang-wenangnya? Kita takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita tidak mahu bersubahat, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok, saya kata Najib Tun Razak adalah orang yang tidak layak untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Najib Tun Razak tidak layak untuk menjawat jawatan Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, pada bulan Mac tahun 2015, Najib Tun Razak tipu di Parlimen. Najib Tun Razak kata di dalam Parlimen, kita dah ambil pulang duit sejumlah 4 bilion ringgit yang disimpan di Kepulauan Cayman, kita simpan di Bank BSI di Singapura. Akhirnya tuan-tuan, apabila kami terbang ke Singapura, kita siasat. Najib kata duit tuan-tuan 4 bilion ringgit disimpan di Bank BSI di Singapura. Apabila kita siasat tuan-tuan, 1 sen pun tidak ada wang tunai di dalam Bank BSI di Singapura. Akhirnya bank tersebut telah diarah tutup oleh Bank Negara Singapura. Najib tipu rakyat secara terbuka. Tuan-tuan tengok dalam isu 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun peribadi beliau. Najib kata saya tidak tahu. Takkanlah saya bodoh. Kalau saya nak curi duit berjuta-juta, takkanlah saya nak bawa masuk dalam akaun peribadi saya. Najib kata duit 42 juta tersebut saya tidak tahu masuk dalam akaun peribadi saya. Akhirnya tuan-tuan, dengan kuasa Allah, apabila kita pamerkan bukti tersebut, Najib mengaku betul. Tetapi dia kata dia tak tahu siapa yang masukkan duit tersebut di dalam akaun peribadi dia, sejumlah 42 juta ringgit. Tuan-tuan, dia ambil duit 42 juta ringgit tersebut, dia bayar hutang-hutang kredit kad dia dengan Rosmah, dia bawa keluar semua 42 juta tersebut, dia tutup akaun tersebut. Dia kata dia tak tahu duit ada dalam akaun tersebut. Macam mana dia boleh keluarkan semua 42 juta dan dia tutup akaun tersebut? Ini membuktikan bahawa Najib Tun Razak adalah seorang yang tidak amanah. Tuan-tuan, kalau saya ada akaun bank, dalam akaun bank saya ada RM1,000. Esok pagi saya tengok ada 1 juta. Apa kita kena buat? Kita kena maklumkan kepada bank manager. Kita kena buat laporan polis. Kerana itu bukan duit kita. Kenapa Najib ambil semua 42 juta tersebut, bayar kredit-kredit kad dia dan Rosmah, bayar hutang-hutang, dan akhirnya tutup akaun tersebut? Dia memperbodohkan orang Melayu. Dia menipu rakyat secara terbuka. Dan ucapan saya dirakam. Kalau saya tipu tuan-tuan, kalau ada pihak polis bersama kita pada malam ini, rakamlah ucapan saya. Kalau saya berbohong, bawa rakaman ucapan saya, pergi kepada polis yang terdekat, buat laporan. Tuan-tuan, dalam isu duit 2.6 bilion yang masuk dalam akaun peribadi Najib Tun Razak, itu bukan duit derma dari kerabat kerajaan Arab Saudi. Najib menipu.
Zahid Hamidi menipu. Sebab itu saya kecewa dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni macam abang saya. Rapat dengan saya pada suatu masa dulu. Orang yang mempunyai asas agama yang cukup baik. Tetapi tuan-tuan, demi pangkat, poket dan perut, akhirnya Zahid Hamidi sanggup bersekongkol dengan Lanun Bugis. Zahid Hamidi kata, saya dah jumpa dengan penderma Arab Saudi tersebut sebanyak 3 kali. Kita tanya Najib Zahid Hamidi. Kita cabar Zahid Hamidi. Bawa penderma tersebut, kita nak tengok. Tuan-tuan, duit 2.6 bilion yang masuk dalam akaun peribadi Najib Tun Razak adalah duit tuan-tuan. Duit yang berasal dari kumpulan wang amanah pencen. Itu duit rakyat. Itu duit yang berpunca dari tabungan rakyat. Bukan duit derma, tuan-tuan. Sebab itulah saya buat laporan polis, saya buat laporan SPRM, saya heret Najib Tun Razak, saya heret Rosmah Mansor, Riza Aziz dulu ke mahkamah setiap hari. Tetapi malangnya tuan-tuan, tuan-tuan fikirlah, saya heret Najib Tun Razak hampir setiap hari ke mahkamah. Saya cabar Najib Tun Razak, saya kata buat laporan polis, ambil tindakan undang-undang ke atas diri saya. Malangnya hingga ke hari ini tuan-tuan, satu laporan polis pun Najib Tun Razak tidak berani buat ke atas diri saya. Apa maknanya? Apa artinya tuan-tuan? Maknanya artinya ya betul, dia takut kerana kita berada di pihak yang benar. Tuan-tuan, saya dulu ketika saya menjawat jawatan Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan, saya hanya tanya, Najib kata dia ada 7 bilion ringgit duit tuan-tuan disimpan di Kepulauan Cayman. Saya tanya, mana pergi duit tersebut? 7,000 juta hilang. Duit kumpulan wang amanah pencen, Najib ambil, kata kononnya nak labur di Mongolia, nak beli lombong dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, lombong tak ada, duit hilang. Duit dia kata diambil dari Kepulauan Cayman 4 bilion ringgit, disimpan di Bank BSI di Singapura. Saya tanya Najib Tun Razak, mana pergi duit-duit tersebut? Tak ada. Dan tuan-tuan, mereka ambil yang paling mutakhir. Mereka curi 16 bilion ringgit. Diambil duit tersebut, dimasukkan ke dalam satu akaun syarikat palsu, yang akhirnya hari ini mereka disaman oleh syarikat Iping di mahkamah di London. Mereka ambil duit tuan-tuan 16 bilion ringgit masuk dalam akaun syarikat palsu. Dan hari ini terpaksa bayar 16 bilion ringgit lagi kepada syarikat Iping. Sebab itu kita tanya Najib Tun Razak, mana pergi duit yang dia kata 16 bilion pertama yang dibayar kepada syarikat Iping. Ini membawa arti tuan-tuan, kita terpaksa tanggung 32 bilion ringgit dicuri. Akhirnya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, selepas saya membuat laporan kepada pihak FBI di Amerika Syarikat, pihak FBI siasat tuan-tuan, sejumlah 40 bilion ringgit duit kerajaan dan duit tuan-tuan telah dicuri oleh Najib dan kuncu-kuncunya. Dan sejumlah 20 bilion ringgit dibelanjakan di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, kalau ada polis pada malam ini, rakam ucapan saya. Saya izinkan saya baca satu persatu. Mereka curi duit tuan-tuan semua, apa mereka buat di Amerika Syarikat. Sebab itulah Tun Dr. Mahathir bertindak. Sebab itulah kami bertindak. Sebab itu Tan Sri Mahyudin Yassin bertindak. Sebab itu Syafi'i Abdal Mukris bertindak. Kerana apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, duit sejumlah 20 bilion ringgit yang mereka curi, mereka belanjakan untuk apa? Pada 15 hari bulan Januari tahun 2010, Jolo dan kuncu-kuncu dia, Riza Aziz, Rosmah, Najib, apa semua ni tuan-tuan, mereka curi duit sejumlah 44.8 bilion USD. Tuan-tuan kali 4, lebih kurang 200 juta ringgit. Mereka beli rumah yang bernama El Hermitage di California, Amerika Syarikat. 200 juta ringgit.
Pada 2 hari bulan Februari tahun 2010, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli kondominium yang bernama The Park Laurel Condo di Amerika Syarikat. Harga dia 23.98 USD. Tuan-tuan kali 4, lebih kurang 100 juta ringgit. Pada 22 hari bulan Mac tahun 2010, mereka curi duit 1MDB, curi duit kerajaan, curi duit tuan-tuan. Mereka beli kondominium mewah penthouse yang bernama Time Warner Penthouse di Amerika Syarikat. Harga 30.55 juta USD. Tuan-tuan kali 4, lebih kurang 140 juta ringgit. Pada 31 hari bulan Mac tahun 2010, Jolo curi duit rakyat, curi duit kerajaan. Dia beli kapal terbang Bombardier Jet berjumlah 35.4 juta USD. Lebih kurang 150 juta ringgit. Pada 17 hari bulan Mei tahun 2010, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli hartanah lagi di Amerika Syarikat yang bernama Hillcrest Property. Harga 17.5 juta USD. Lebih kurang 70 juta ringgit. Antara bulan April dan bulan September tahun 2012, anak Rosmah Mansor yang bernama Riza Aziz curi duit syarikat 1MDB, terbit filem yang berjudul The Wolf of the Wall Street. Dia belanja 100 juta USD, 400 juta ringgit untuk terbit filem tersebut. Ini duit tuan-tuan. Ini duit kerajaan. Ini duit syarikat 1MDB. Pada bulan Jun tahun 2012, mereka curi 106.67 juta USD. Lebih kurang tuan-tuan 430 juta ringgit. Mereka beli syarikat rakaman EMI Music di Amerika Syarikat. Pada tarikh 12 bulan Julai tahun 2012, mereka curi 41.8 bilion USD. Lebih kurang 180 juta ringgit. Mereka beli satu lagi rumah di Amerika Syarikat. Ini anak Rosmah Mansor, Riza Aziz. Kita tuduh secara terbuka. Kita bercakap masuk dalam YouTube secara terbuka ke seluruh negara, ke seluruh dunia tuan-tuan. Kita suruh mereka ambil tindakan undang-undang. Malangnya hingga ke hari ini, seperti mereka tidak berani mengambil sebarang tindakan undang-undang ke atas diri kita. Kita bukan buat tuduhan palsu. Kita ada bukti. 20 hari bulan November tahun 2012, mereka curi duit 1MDB, beli satu rumah lagi, semacam istana, yang bernama Oriole Mansion di Amerika Syarikat. Harga 38.98 juta USD. Lebih kurang tuan-tuan 160 juta ringgit. 13 hari bulan Mei hingga 15 hari bulan Mei tahun 2013, mereka curi duit tuan-tuan. Beli 4 lukisan tuan-tuan. Harga 9.5 juta USD. Lebih kurang 40 juta ringgit. 4 lukisan 40 juta ringgit. Pada 15 hari bulan Mei tahun 2013, mereka curi duit tuan-tuan. Beli satu lukisan yang bernama The Dust Head. Harga dia tuan-tuan 48.8 juta USD. Lebih kurang 200 juta ringgit satu lukisan. Pada 28 hari bulan Jun tahun 2013, mereka curi duit 1MDB, beli 2 lukisan yang bernama Fontana Roscoe. Harga dia tuan-tuan, 2 lukisan, harga 79.5 juta USD. Lebih kurang 340 juta ringgit. 2 lukisan, 340 juta ringgit. Pada 10 hari bulan September tahun 2013, mereka curi duit tuan-tuan,
beli barang kemas harga 27.3 juta USD, lebih kurang 110 juta ringgit. Pada 5 hari bulan November tahun 2013, mereka curi duit 1MDB, beli satu lukisan The Van Gogh, harga 5.5 juta USD, lebih kurang 22 juta ringgit. Pada 18 hari bulan Disember tahun 2013, mereka curi duit kita. Mereka beli lukisan yang bernama St. George, harga 35 juta USD, lebih kurang 140 juta ringgit. Pada bulan April 2013 hingga bulan September 2014, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli barang kemas untuk model Australia yang bernama Miranda Kerr dengan harga lebih kurang 7.32 juta USD, lebih kurang 30 juta ringgit. Antara bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2014, Jolo curi duit tuan-tuan, beli kapal mewah harga 250 juta USD, lebih kurang 1 bilion ringgit. Itulah kapal yang Jolo sedang gunakan pada hari ini, 1 bilion ringgit duit tuan-tuan. Pada 21 hari bulan Januari tahun 2014, mereka curi duit kita. Mereka beli satu lagi rumah di Amerika Syarikat bernilai 50.9 juta USD, lebih kurang tuan-tuan 220 juta ringgit. Rumah tersebut bernama The Walker Tower Penthouse. Pada 5 hari bulan Februari tahun 2014, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli satu lagi rumah di Beverly Hills di Los Angeles. Harganya tuan-tuan 31 juta ringgit, 120 juta ringgit, 31 juta USD. Pada 5 hari bulan Mac tahun 2014, mereka curi duit 1MDB, duit tuan-tuan, duit kerajaan. Beli satu lagi kondominium di Amerika Syarikat, harga 13.8 juta USD, lebih kurang 60 juta ringgit. Pada 24 hari bulan Mac tahun 2014, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli Hillcrest Property, rumah di Amerika Syarikat, harga 15 juta USD, lebih kurang 60 juta ringgit. Pada 23 hari bulan Januari tahun 2014, mereka curi duit tuan-tuan. Beli satu lukisan saja tuan-tuan, harga dia 57 juta USD, lebih kurang 240 juta ringgit satu lukisan. Ini bukan tuduhan palsu. Kita ada tarikh, kita ada nama semua, kita ada harga. Kalau berani, mereka buat laporan polis, lapor ke atas diri saya. Pada bulan Oktober tahun 2014, mereka curi duit tuan-tuan. Mereka beli barang kemas untuk Rosmah bin Mansor, 1.3 juta USD, lebih kurang 5 juta ringgit. Tetapi tuan-tuan, secara keseluruhan, orang-orang kampung kena tahu, orang-orang kampung kena faham, jumlah duit yang dicuri, dibeli barang kemas untuk isteri Perdana Menteri Landun Bugis bernilai 800 juta ringgit. 200 juta USD curi beli barang-barang kemas untuk Rosmah Mansor. Tuan-tuan para hadirin, apa pilihan saya ada? Apa pilihan Tun Dr. Mahathir Mohamad ada? Apa pilihan Mahyudin Yassin ada? Apa pilihan Syafiee Abdal, Datuk Seri Mukris ada? Kita tanya Najib Tun Razak. Saya tanya Najib Tun Razak, apa keramat sangat dengan syarikat 1MDB? Apa keramat sangat dengan Jolo tuan-tuan? Kerana syarikat 1MDB, kerana Jolo, akhirnya tuan-tuan, Parti UMNO sanggup korbankan tokoh-tokoh pemimpin yang banyak berjasa macam Tan Sri Mahyudin Yassin.
Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Mukris Mahathir, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Inilah dia UMNO pada hari ini. Tuan-tuan jangan percaya lagi dengan UMNO. Pada malam ini tuan-tuan, sebelum tuan-tuan pulang ke rumah, kalau tuan-tuan bersama kami pada malam ini, lafazkanlah, keluarlah dari UMNO. Haramkan bagi walaupun satu undi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Untuk ahli-ahli akar umbi PAS tuan-tuan, biarlah tokoh-tokoh pemimpin PAS pusat nak bersekongkol dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi, sertailah saf perjuangan kami. Kerana kita berada di pihak yang benar. Kita sedang berjuang untuk nak tegakkan kebenaran. Kita nak membela nasib tuan-tuan. Kita nak membela masa depan rakyat di tanah air kita. Yakinilah tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan gabungan kali kedua Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan yakinilah selepas PRU yang ke-14 kita akan tawan Putrajaya. InsyaAllah kita akan tubuh kerajaan Pakatan Harapan. Sekian, segala yang baik dan benar datang daripada Allah semata-mata. Segala yang tidak baik dan tidak benar datang daripada diri saya yang lemah. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang begitu power tuan-tuan